Alhamdulillah, kembali semula kita di Assalamualaikum. Topik kita pembangunan Darul Maghfirah Mesir. Untuk boleh saya kongsikan kepada anda, projek pembangunan Darul Maghfirah Mesir berhasrat untuk merealisasikan harapan anak-anak pelajar agama yang sedang mempelajari agama di Mesir sana daripada keluarga B40 dengan mencari dana, mencari dan mengumpulkan dana untuk menjaga kebajikan mereka. Dan bersama dengan saya di studio hari ini adalah Ketua Pegawai Operasi COO Yayasan Maghfirah sendiri, iaitu yang bahagia Tuan Muhammad Shuaib Nuruddin, dan juga Duta Yayasan Maghfirah Tuan Hafiz Hamidun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih hari ini hadir bersama kami. Mungkin ada penonton terlepas slot-slot sebelum ini berkenaan dengan inisiatif Yayasan Maghfirah sendiri dalam membantu para pelajar agama di Mesir sana. Boleh kongsikan Tuan Shuaib? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Naufal atas soalan itu. Bagi penonton yang mungkin terlepas sesi yang lepas penerangan bersama kami, bersama Yayasan Maghfirah berkaitan projek Darul Maghfirah, yang mana bangunan Darul Maghfirah ni ialah bangunan setinggi 9 tingkat yang kita beli di Mesir untuk kita melaksanakan satu program. Program apa? Program iaitu untuk anak-anak muda kita terutamanya, untuk menyediakan fasiliti kepada mereka untuk mereka belajar di sana. Dan kalau kita lihat realiti di sana, pelajar di Mesir ini adalah pelbagai pendapat dan sebagainya, tapi input yang kami perolehi, terdapat segolongan anak-anak muda kita di sana yang sedang belajar, kan? Tapi mereka ni kurang bernasib baik, kan? Dalam keadaan nilai kadar sewa rumah yang agak tinggi dan kadang-kadang berubah-ubah setiap bulan. Dan akhirnya dia memberi kesan kepada kemampuan mereka untuk bayar sewa, dan mereka terpaksa keluar. Dan bagaimana emosi mereka, bagaimana perasaan mereka dalam keadaan mereka sepatutnya fokus untuk menuntut ilmu, tapi sebenarnya mereka diuji dengan beban kewangan yang kita tak boleh nak jaga. Itu mungkin teruji. Itu sebenarnya sangat sepatutnya bila anak muda ni difokuskan dalam pembelajaran. Masya-Allah, dia akan menghasilkan ulama lah kita minta. Betul. Kalau dah terbeban sebegini, masya-Allah. Mungkin saudara Hafiz boleh kongsikan pengalaman ke Mesir, berjumpa para pelajar agama sendiri, dan apa sebenarnya pendapat saudara Hafiz sendiri dalam nak membantu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar tahun 2014-15 macam tu saya kerap ke Mesir sebenarnya, sebab masa tu saya tak belajar di sana sebenarnya. Tapi ramai pelajar-pelajar yang bukan hanya jurusan agama, kita ada juga jurusan perubatan, dan saya kira dia di sekitar Mesir itulah, di Kahirah, kemudian ada di Alexandria, dan ada beberapa tempat lain. Pengalaman saya apabila bertemu dengan pelajar-pelajar Malaysia ni, mereka sememangnya perlukan sokongan, bukan hanya dari segi sokongan berbentuk moral dan juga pendidikan, tapi juga yang lebih penting ialah dari segi fasiliti itu juga. Bila kita berpeluang ke sana, Mesir ni dia seolah-olah kita boleh katakan dia tidak semaju negara-negara yang mungkin kalau kita bandingkan dengan Malaysia pun kita tak boleh nak bandingkan macam tu. Fasiliti mereka berbeza, dan saya rasa di situlah kekuatannya, kerana ilmu tu yang menjadi keutamaan. Jadi saya rasa fasilitis yang lebih selesa ni sangat diperlukan untuk memberikan masa dan juga kehidupan yang lebih selesa lah kepada pelajar-pelajar Malaysia khususnya. Masya-Allah, itulah. Itu kita sebenarnya satu benda, siapa yang bantu orang belajar agama, Allah akan bantu kita. Betul kan? Mungkin Tuan Shuaib boleh kongsikan kenapa sebenarnya kita ni sebenarnya rakyat Malaysia, khususnya penonton TV Al-Hijrah, patut membantu anak-anak yang daripada keluarga B40 ni sebenarnya, terutamanya dalam yang belajar di sana, datang daripada Malaysia ni. Kenapa kena bantu sangat ni? Okey, terima kasih. Macam Hafiz sebut tadi, mereka di Mesir ni, anak muda kita terutama kawan-kawan kita ni, bukan saja mereka ni belajar dalam bidang syariat semata-mata. Mereka juga ada doktor, ada jurutera, dan ada ahli sains dan pelbagai bidang. Dan saya tak langsung sebenarnya mereka juga menghafal Quran. Sebab kita nak wujudkan ramai di negara kita, terutamanya profesional hufaz. Maksudnya mereka ni profesional bidang doktor, perubatan dan sebagainya, tapi sebenarnya diorang juga ialah orang kata bergerak di atas muka bumi ni, di dalamnya jiwanya ada Al-Quran. Itu yang kita nak nilah. Dan
kalau kita lihat ramai beranggapan apabila kita menyambung pelajaran di Mesir ni dia benda yang mudah. Kita lihat kepada pengalaman mereka kan, rakan-rakan yang kami yang sedang berada di sana kan, ramai yang salah faham kan. Orang kata yuran kat Mesir murah kan, kenapa ada masalah lagi kan, tapi sebenarnya ada kos-kos di tepinya yang kita tak perasan sebab orang kata Al-Azhar, orang kata universiti wakaf kan, sampai orang kata macam tu, kenapa kita nak bantu diorang sampai tahap, sebab diorang pun kos pendidikan diorang lebih rendah sebenarnya daripada Malaysia, jauh beza. Dan akhirnya dia memberi kesan kepada Jok. So jadi bangunan Darul Maghfirah ni kita wujudkan untuk kita bantu, untuk kita mudahkan anak-anak muda kita kat sana di Mesir, dan untuk mereka lebih fokus untuk belajar Al-Quran dan sebagainya. Dan mungkin boleh saya tambah lagi, orang kata kalau ada sabda Rasulullah kata, barang siapa yang membantu untuk persiapan berperang seorang tentera Islam, maka sesungguhnya dia pun turut berjihad. So daripada hadis ni, kalau kita kata kita membantu pelajar Malaysia di Mesir, dia sebenarnya bukan saja mereka sedang berjihad ilmu. Dan kita juga sedang memudahkan mereka dengan menyediakan fasiliti dan sebagainya. Kita juga insya-Allah akan dapat pahala jihad dan dakwah kita insya-Allah. So Yayasan Maghfirah melalui slogan wadah dakwah anda ini nak ajak semualah rakyat Malaysia terutama untuk bersama-sama dengan kami. Kalau projek ni tanpa bantuan anda semua, sokongan anda semua, mungkin dia tidak akan berjaya. Allah, betul. Walaupun kos pengajarnya alhamdulillah Allah mudahkan, tetapi sebenarnya kos hariannya masya-Allah sendiri menguji, walaupun dan keadaan politik yang bergolak sana itu menyebabkan berbeza, setiap bulan berubah sewa. Masya-Allah. Mungkin yang terakhir daripada saudara Hafiz sendiri berkongsikan harapan dan bagaimana rakyat Malaysia boleh membantu anak-anak ini, silakan. Semestinya untuk mereka yang mungkin ada saudara mara ataupun kawan-kawan yang belajar di sana, mungkin mereka faham, tapi untuk mereka yang mungkin tidak ada pengetahuan lanjut tentang bagaimana kehidupan di Mesir itu, inilah sama-sama kita nak mengajak rakyat Malaysia khususnya untuk sama-sama menyumbang dengan bersama Yayasan Maghfirah. Boleh layari www.yayasanmaghfirah.org dan semua maklumat ada di sana, dan insya-Allah sumbangan anda tu akan dapat meringankan beban khususnya untuk keluarga B40 yang kita sasarkan inilah insya-Allah. Insya-Allah itu dia. Sama-sama kita rakyat Malaysia dah tertera di kaca TV anda, itu lawatan saudara Hafiz lah. Tertera di kaca TV anda adalah maklumat-maklumat berkenaan dengan sumbangan kepada Yayasan Maghfirah sendiri, sama-sama kita berikan. Saat inilah sedekah jariah yang kita nakkan sebenarnya. Pahala itu berterusan, ilmu itu dimanfaatkan oleh ulama anak-anak di sini insya-Allah. Apapun kita ucapkan, moga dipermudahkan urusan bagi Yayasan Maghfirah untuk menjana dana yang diperlukan untuk membantu anak-anak pelajar agama ini insya-Allah. Terima kasih bersama kita hari ini di Assalamualaikum, dan penonton sekalian, mari kita sama-sama berehat, insya-Allah ada lagi kita akan kongsikan selepas ini.